Tuan-tuan puan, dalam keadaan ekonomi yang sekarang ni tengah tak menentu lah, kita boleh katakan ekonomi sekarang tengah tak menentu, harga barangan naik, saban hari kita sentiasa berada dalam keadaan yang gundah gulana, yang risau. Kita sebagai rakyat marahan ni sebenarnya tak senang duduk dalam keadaan ekonomi yang ada sekarang ni. Kita sentiasa memikirkan tentang masa depan, terutamanya masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita kan. So apa yang akan berlaku kepada negara kita dalam masa-masa yang akan datang. Dia tak kurang juga kepada bakal-bakal penjual hartanah. Penjual-penjual hartanah ni terutamanya yang dah cuba nak jual rumah ataupun tanah yang dia ada, sampai sekarang masih lagi belum terjual. Dah iklankan, dah letakkan banner, dah hantarkan WhatsApp kepada kawan-kawan, tapi masih lagi tidak berjaya untuk menjual rumah ataupun tanah yang mereka ada. Jadi itulah saya terpanggil untuk berkongsi dengan tuan-tuan puan. Sebenarnya kita sebagai penjual hartanah ni, kita nak jual hartanah ni bukan semata-mata dengan iklan yang kita lakukan, bukan semata-mata dengan cara kita menghebahkan rumah ataupun tanah yang kita ada tu kepada kawan-kawan kita, kepada jiran-jiran tangga kita semata-mata. Sebenarnya nak jual hartanah ni ada seninya, ada art. So orang kata apa, seni penjualan ni, tuan-tuan puan sebagai bakal-bakal penjual yang menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, tuan-tuan puan perlu selami bagaimana sebenarnya cara yang sesuai dalam keadaan ekonomi sekarang ni yang tak menentu, untuk membolehkan tuan-tuan puan menjual hartanah yang tuan-tuan puan ada. Okey, sebab tu saya terpanggil untuk ceritakan kelebihan sekiranya tuan-tuan puan berurusan dengan perunding hartanah ataupun ejen hartanah. Okey, so yang pertama sekali yang saya nak terangkan kepada anda sebagai bakal-bakal penjual, anda mungkin menghadapi dilema bila nak melantik ejen hartanah ni. Benda pertama yang anda fikir adalah ejen punya komisen. Betul tak? Anda nak jual rumah, katalah rumah yang anda nak jual tu berharga 300,000. 300,000 terletak, katalah rumah tu terletak di Bandar Baru Bangi lah sebagai contoh. Harganya 300,000 terletak di Bandar Baru Bangi. Dan perkara pertama yang anda fikirkan bila lantik ejen hartanah ni, anda kena bayar komisen. Okey, so saya nak ceritakan kat sini sebenarnya tu puan-puan, khidmat perunding hartanah ni yang kita nak lantik ni, ataupun ejen hartanah yang kita nak lantik ni, sebenarnya memanglah perkhidmatan yang diberikan oleh ejen hartanah ataupun perunding hartanah tersebut, mereka sebenarnya entitled ataupun layak untuk menerima komisen daripada anda sebagai penjual. Okey, dan tidak boleh tidak, anda tak boleh sangkal lah perkara tersebut, kerana mereka dah pun menggunakan kepakaran mereka, pengalaman mereka untuk mencari bakal-bakal pembeli yang nak berurusan dengan anda selaku penjual. Jadi bila mereka dah gunakan kepakaran mereka, pengalaman mereka, ilmu yang mereka ada untuk mencari bakal-bakal pembeli, sudah tentulah mereka layak ataupun berhak untuk mengenakan charge perkhidmatan. Charge perkhidmatan inilah yang tuan-tuan puan bayar sebagai komisen kepada ejen tadi. Okey, so bila anda terfikir rugi sebenarnya lantik ejen hartanah ni, kena bayar komisen pula kepada ejen kan, daripada 300,000 rumah yang kita nak jual tadi tu, komisen berapa pula yang kita kena bayar kepada ejen tersebut. Okey, ni pagi ni yang saya nak ceritakan kepada anda. Sebenarnya komisen yang anda bayar selaku owner ataupun penjual, sebenarnya tak boleh melebihi daripada had yang telah ditetapkan di bawah lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta. Okey, so berapa had maksimum, berapa had maksimum yang boleh dikenakan oleh perunding ataupun ejen hartanah tadi? Sebenarnya had maksimumnya adalah 3.18% termasuk cukai perkhidmatan ataupun SST lah. Sekarang ni kita kenal sebagai SST kan. 3.18% itulah sebenarnya had maksimum yang boleh dikenakan. Okey, ejen hartanah sebenarnya dilarang sama sekali untuk mengenakan charge perkhidmatan melebihi daripada kadar yang telah pun ditetapkan di bawah lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta tadi. Okey, so maksud dia, kalau misal kata ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang risau, takut dikenakan charge perkhidmatan yang melampau ataupun lebih tinggi daripada yang sepatutnya, jadi tuan-tuan perempuan perlu faham charge perkhidmatan yang dikenakan oleh mana-mana perunding ataupun ejen hartanah ni tidak boleh lebih daripada jumlah 3.18%.
Lebih kurang tak apa, lebih tinggi tak boleh. Jadi tuan-tuan perempuan perlu fahamkanlah, urusan untuk jual beli hartanah ni bukan satu urusan yang mudah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Nak mendapatkan ataupun nak mencari buyer-buyer yang berminat. Tuan sendiri sebagai contoh lah, sebagai penjual dah cuba iklankan rumah yang ada, tanah yang ada selama mungkin lebih dari setahun, sampai ke hari ni masih lagi tak dapat buyer yang berminat. Jadi macam mana tuan nak selesaikan masalah tersebut kalau sekiranya tuan tak dapatkan khidmat ataupun bantuan daripada perunia-perunia tanah ni tadi? So dengan cara membayar komisen tadi, kita menunjukkan rasa terima kasih ataupun rasa orang kata apa, terhutang budi lah terhutang budi kepada perunding ataupun ejen hartanah yang dah membantu kita untuk mencari bakal-bakal pembeli yang nak membeli rumah ataupun tanah yang kita jualkan tadi. Jadi bagi saya sebenarnya lah bila kita orang kata apa, gunakan khidmat tu, contoh apa paling mudah lah, tuan-tuan perempuan nak gunting rambut kan, nak gunting rambut bila kita pergi ke kedai gunting rambut, kita dah tahu dah sebenarnya kedai gunting rambut tu charge berapa, katalah RM15 untuk sekali gunting kan, termasuk dengan orang kata petrim, nak bagi handsome dan sebagainya kan. So kita gunting rambut, takkanlah kita nak cakap dengan tukang gunting tu, awak gunting ni percuma je lah awak ni buat amal jariah lah dengan saya pada hari ni, gunting percuma je lah untuk saya. Ada ke kita tergamak ke kita nak cakap macam tu dengan tukang gunting rambut tu? Samalah ceritanya bila anda berurusan dengan perunding hartanah, dengan ejen hartanah kan, mereka telah menggunakan kepakaran mereka, pengalaman mereka, ilmu yang mereka ada untuk membantu untuk mencari bakal-bakal pembeli yang nak berurusan dan membeli tanah tersebut daripada anda. Jadi memang wajarlah anda membayar komisen yang dikenakan, charge yang dikenakan untuk tujuan tersebut. Jadi macam yang saya beritahu tadi, lembaga telah pun menetapkan kadar maksimum yang boleh dikenakan adalah 3.18%, termasuklah SST tadi. Dan biasanya kalau tak semua ejen hartanah ataupun perunding-perunding hartanah yang mengenakan SST, ada juga sesetengah perunding hartanah yang mana syarikatnya tidak mengenakan SST, yang dikenakan 3% saja, 3% sahaja tanpa ada 0.18 di belakangnya tu. So anda boleh cari sebenarnya mana-mana perunding-perunding hartanah yang tidak mengenakan SST, dan sebenarnya anda tak perlu nak bayar lebih daripada tu. Dan ini adalah satu cara untuk anda Mak Saleh kata sebagai compensation lah, untuk compensate, untuk membayar perkhidmatan yang dia telah berikan kepada anda tadi kan. Jadi inilah antara perkara-perkara yang saya rasakan amat perlu anda fahamkan. Kita nak gunakan perkhidmatan orang ni, takkanlah kita tak nak bayar kan, kita kenalah bayar. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan, perunding-perunding hartanah ni selain mempunyai kepakaran ataupun pengalaman ataupun ilmu dalam menguruskan penjualan hartanah ni, sebenarnya banyak kerja yang mereka perlu lakukan. Banyak kerja yang mereka perlu lakukan. Yang pertama sekali tuan-tuan puan, bila anda sebagai penjual berurusan dengan ejen ataupun perunding hartanah, benda pertama yang ejen tu perlu buat adalah dia akan bantu untuk check market value, untuk pastikan nilai hartanah ataupun rumah yang anda nak jualkan tu tidak melebihi daripada market value yang telah pun ditetapkan oleh siapa? Oleh jurunilai ataupun oleh pihak bank. Ini benda pertama yang perunding hartanah perlu lakukan. Okey, katalah macam tadi saya bagi contoh, anda nak jual rumah di Bangi, di Bandar Baru Bangi, anda letakkan harga RM300,000. Anda dah cuba nak jual selama setahun, tapi tak dapat juga mencari pembeli yang berminat. Okey, sebenarnya dengan cara perunding hartanah mendapatkan market value ataupun valuation daripada jurunilai ataupun daripada pihak bank ni tadi, ia sedikit sebanyak akan memastikan bahawa harga yang anda tawarkan tadi tu adalah harga yang mengikut benchmark ataupun harga yang telah pun menepati orang kata apa, nilai yang ditetapkan oleh jurunilai ataupun oleh pihak bank. Okay, ini penting tuan-tuan puan, sebab bila anda nak menarik perhatian bakal-bakal pembeli rumah, sudah tentu sekarang ni banyak orang bakal-bakal pembeli yang dah bijak. Bakal-bakal pembeli ni dah ada ilmu, dah tahu dah cara macam mana mereka nak tetapkan harga belian rumah yang mereka nak beli tadi. Tapi kalau misal kata kita jual hartanah tadi, kita short sendiri, kita sebagai penjual ni short sendiri nak jual, padahal nilai rumah kita tu tak sampai pun RM300,000.
Kan tak sampai 300,000. Sebab itulah tunggu, punya tunggu, tak ada pun pembeli yang muncul nak beli daripada kita. Rupanya rumah yang kita nak jual tu harganya melebihi daripada market value yang sebenar. Okay, so bila dah check market value, dia akan advise kita, okay tuan, harga yang tuan letakkan 300,000 ni sebenarnya tak munasabah, lebih tinggi, jauh pula tu lebih tinggi, 30% lebih tinggi daripada harga market value yang ditetapkan oleh pihak bank ataupun jurunilai. Okay, sebenarnya kalau saya dah check market value ni, rumah tuan ni kalau boleh jual pun mungkin dalam harga 250,000 sahaja. Jadi bila kita dah dengar macam tu, pendapat yang dilontarkan oleh perunding hartanah tadi ataupun ejen hartanah ni tadi, kita seharusnya menerima cadangan dan saranan yang diberikan oleh perunding hartanah tadi. Kita letakkanlah harga berdasarkan kepada nilaian yang telah ditetapkan oleh jurunilai dan juga pihak bank, supaya memudahkan urusan kita untuk menjual rumah tersebut. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan puan, perunding hartanah juga dia akan uruskan untuk mengiklankan rumah yang kita ada tadi. Okay, so tuan pun mungkin akan bercakap lah, alah, iklan saya pun boleh iklan, setakat buka akaun kat mudah.my, buka apa ni, Facebook Marketplace apa semua, saya pun tahu. Okay, saya nak tanya balik dengan tuan-tuan puan, selama mana yang tuan-tuan puan iklankan rumah tersebut? Katalah dah setahun dah iklankan kat dalam mudah dah setahun dah iklankan dalam Marketplace katakan, sampai sekarang tak ada lagi pembeli yang membeli, tak ada pembeli yang berminat untuk membeli daripada tuan-tuan puan. Jadi memanglah tuan tahu cara nak iklankan tu memang semua orang boleh buat. Cuma sejauh mana iklan yang kita dah buat tadi tu mampu menarik perhatian bakal pembeli untuk berurusan dengan kita sebagai penjual. Kalau katalah dalam tempoh setahun masih lagi tak dapat, kan, jadi mesti ada something wrong somewhere kat situ lah. Ada benda yang silap, iklan yang kita buat tu mungkin tak dapat menarik perhatian bakal pembeli untuk berurusan dengan kita. Jadi bila kita lantik perunding hartanah boleh iklankan rumah tersebut. Mungkin metod yang digunakan tu berbeza dengan apa yang kita pernah gunakan sebelum ni. Mungkin sebelum ni kita tahu nak iklan rumah kat mudah, asyik mudah aja kita ni kan, nak ambil mudah aja semua kan. Tapi perunding hartanah ni dia ada teknik-teknik lain. Okey, sebagai contoh, perunding hartanah ni dia ada satu dipanggil networking. Networking yang boleh digunakan oleh perunding hartanah ni, biasanya perunding hartanah dia akan bina network sesama perunding hartanah di sekitar kawasan yang dia berurusan tadi. Katalah dia ambil sekitar kawasan Kajang, dia ada network sekitar Kajang tu, bukan diiklankan semata-mata dekat dalam mudah.my ataupun dalam marketplace sahaja. Dia akan blast iklan berkenaan dengan rumah yang tuan-tuan puan nak jualkan tu di dalam mungkin WhatsApp group dia ataupun Telegram channel dia. So dalam WhatsApp group ataupun Telegram channel ni ada ramai perunding hartanah lain yang boleh membantu untuk menjual rumah dia. Ini teknik ni kita panggil dia sebagai co-broking ataupun COA, co-agency. So maknanya perunding hartanah ni dia tak makan seorang, dia tak boleh seorang-seorang. Tuan-tuan perempuan, bila lantik perunding hartanah ni bukan bermakna dia seorang je yang akan iklankan dan dia akan, orang kata apa, pastikan dia akan cari buyer tu seorang-seorang. Tidak. Dengan cara co-broking tadi tu, dengan network yang dia ada, dia akan blast iklan tu kepada network dia, dan orang-orang yang berada dalam network dia tadi akan bantu untuk iklankan hartanah ni kepada masyarakat, kepada bakal-bakal pembeli yang ada kat luar sana. Jadi sebab tu lebih mudah untuk menarik perhatian bakal-bakal pembeli, sebab ramai dia bekerjasama dengan ramai perunding hartanah yang lain, bukan dia seorang-seorang nak makan. Jadi itu yang ketiga. Okey, yang keempat, tuan-tuan perempuan perlu fahamkan juga, apabila kita nak menjual rumah ni, kita nak mencari bakal-bakal pembeli yang berkualiti. Bakal-bakal pembeli yang berkualiti. Jadi tugas ejen hartanah, selain daripada menetapkan market value, selain daripada buat iklan, dia juga perlu mendapatkan prospek-prospek pembeli yang berkualiti. Dengan cara macam mana tuan-tuan puan? Dengan cara buat filtering. Prospek-prospek pembeli yang nak beli rumah tuan-tuan puan ni, perunding hartanah ataupun ejen hartanah ni akan filter dulu. Dia akan filter dulu bakal-bakal pembeli yang berminat untuk membeli hartanah ni. Dia tak main cedok je, bawa aja siapa-siapa yang nak beli, nak tengok rumah tu, dia main bawa aja macam tu. Tidak. Perunding hartanah sepatutnya dia akan buat proses filtering untuk pastikan pembeli yang nak beli rumah tuan-tuan perempuan ni adalah pembeli-pembeli yang berkualiti, yang memang betul-betul berkehendakkan nak beli rumah tu dan layak serta mampu
untuk membeli rumah tuan-tuan perempuan tadi tu. Jadi macam mana proses filtering ni dibuat? Perunding hartanah yang berkaliber, yang berkualiti ni sebenarnya dia tahu teknik macam mana nak filter tu dengan cara dia kena check gaji bakal pembeli tu berapa, kelayakan bakal pembeli tu untuk buat pinjaman berapa, dia punya monthly commitment dia berapa. Jadi ini semua perkara-perkara yang perlu dilakukan dalam proses filtering yang dibuat oleh perunding hartanah ataupun ejen tadi tu. Jadi bila dia dah filter prospek-prospek buyer yang ada, jadi mudahlah kan kita nak dapatkan pembeli-pembeli yang berkualiti sebab dia dah tolong kita untuk filterkan. Jadi tak adalah macam tiap-tiap hari ada je orang datang nak tengok rumah tu, kita terpaksa bukakan pintu, kita terpaksa tunggu kat situ, buang masa kita dan sebagainya. Perunding hartanah ni dia dah filterkan dulu, dia akan pastikan dia akan bawa bakal pembeli yang memang dah menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak bank, yang dah tak ada apa-apa masalah, dia tak ada masalah kena blacklist, tak ada masalah sitos-sikris dan sebagainya. Jadi inilah antara tugasan-tugasan yang dibuat dalam proses filtering tu tadi. Okey, yang keempat okey, yang kelima, tuan-tuan perempuan tuan-tuan perempuan perlu fahamkan juga perunding-perunding hartanah ni biasanya dia akan bantu untuk urusan pinjaman dengan pihak bank. Pembiayaan dengan pihak bank pun kita tak payah nak susah-susah lagi nak uruskan bagi pihak pembeli tadi. Kadang-kadang setengah bakal-bakal pembeli ni dia memang pertama kali beli rumah, dia tak tahu cara macam mana nak berurusan dengan pihak bank, macam mana nak contact, nak dapatkan orang kata apa nombor telefon banker dan sebagainya, dia tak tahu. Jadi perunding-perunding hartanah yang dah berpengalaman, yang dah ada experience ni, dia dah biasa berurusan dengan banker-banker. Jadi salah satu cara macam mana dia nak bantu bakal-bakal pembeli yang nak berurusan dengan anda ni nanti adalah dengan cara dia yang akan proseskan permohonan pembiayaan perumahan yang pembeli tadi nak buat dengan pihak bank. Jadi ini memudahkan urusan anda tak perlu nak susah payah lagi nak kena submitkan loan bagi pihak pembeli tadi dan sebagainya. Ini pun proses yang dibuat oleh perunding hartanah tadi. Sebab bila dah filter, dia dah tahu kelayakan orang tu mampu nak beli, barulah dia akan channelkan kepada banker, seterusnya banker akan proses permohonan pembiayaan yang pembeli tadi nak buat untuk membeli rumah anda. Okey, yang terakhir sekali adalah perunding hartanah ni juga biasa berurusan dengan peguam. Macam saya ni lah, saya sebagai seorang peguam kan, perunding-perunding hartanah ramai yang sebenarnya menjadi sahabat-sahabat saya yang berurusan dengan saya, yang tanya dengan saya boleh ke tidak coach nak proses jual beli rumah ni ada sekian-sekian caveat ke, ada gadaian dan sebagainya, boleh ke pembeli ni nak beli rumah tersebut dan sebagainya, rumah ni rumah low cost, syarat-syarat low cost tu apa coach. Jadi saya yang akan advise perunding-perunding hartanah ni dari segi sudut undang-undang tu. Jadi bila perunding-perunding hartanah ni berhadapan dengan bakal-bakal pembeli, bila nak channelkan dia kepada peguam, mereka dah ada network dah. Mereka dah ada network mana-mana peguam yang biasa mereka berurusan, dan mereka akan suggest kepada anda sebagai penjual untuk menggunakan khidmat peguam-peguam yang memang berpengalaman, yang bertauliah, yang ada lesen dan sebagainya, supaya memudahkan urusan jual beli tadi tu dibuat. Jadi ini antara perkara-perkara yang tuan-tuan perempuan perlu fahamkan. Urusan jual beli hartanah tadi tu akan jadi lebih mudah bila anda berurusan dengan mana-mana ejen ataupun perunding hartanah. Jadi saya minta sahabat-sahabat perunding-perunding hartanah, terangkan perkara macam ni, terangkan apa yang dah saya sampaikan kepada anda tadi kepada bakal-bakal penjual supaya mereka tahu. Ini tidak anda sebagai perunding hartanah, anda nak dapatkan listing, anda tak terangkan kepada mereka, mereka pun tak faham sebenarnya kenapa saya kena bayar 3%, kenapa saya nak kena korbankan duit saya untuk bayar komisen pada ejen pula. Dan penjual kena faham, anda hanya bayar 3% tadi jika perunding ataupun ejen hartanah tadi tu berjaya mendapat pembeli untuk rumah anda, bukan kena bayar upfront. Ada juga penjual-penjual yang tak faham, dia ingat kena bayar upfront, belum apa-apa lagi dah kena bayar dah perunding hartanah punya servis. Tak, sebenarnya selagi mana rumah tersebut tidak dijual oleh perunding hartanah ataupun ejen hartanah tadi, anda tak perlu nak membayar satu sen pun kepada ejen hartanah tu. Bila mereka dah berjaya menjual rumah anda, barulah anda kena bayar 3% ataupun 3.18% sebagai komisen kepada ejen hartanah tadi. Jadi inilah perkara-perkara yang anda seharusnya faham. Kalau misalnya kita tak faham, tanyalah. Kalau tak faham, tanya dulu. Dan anda sebagai perunding hartanah ni pula, sahabat-sahabat REN yang ada kat sini, janganlah rapla jingga. Orang putih kata rapla jingga kan, rapla jingga, anda nak anggap macam orang ni semua faham semua selok-belok ni. Ramai sebenarnya di kalangan penjual-penjual yang tak faham sebab anda tak terangkan. Tanggungjawab anda sebagai seorang perunding hartanah, sebagai seorang ejen, anda kena terangkan kepada penjual-penjual ni untuk buatkan mereka faham.
So bila owner-owner ataupun vendor-vendor ni tak nak berurusan dengan, dah nak marah owner tu, vendor tu kan, apa lah, macam bagus sangat tak nak lantik mereput lah kau, tak boleh nak jual rumah kau semua, marah pula vendor tu pun penjual tadi tu kan. Jangan macam tu. Sebenarnya kita kena terangkan pada dia, macam yang saya buat sekarang ni, buat video penerangan macam ni, sampaikan maklumat kepada bakal-bakal penjual supaya mereka faham, supaya mereka tahu apa yang sepatutnya mereka buat bila berurusan dengan perundingan tanah, dan setakat mana sebenarnya kos yang mereka perlu tanggung bila mereka melantik mana-mana perundingan tanah ni tadi. Right, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.